Bila harga minyak naik, harga gas LNG pun naik tau. So dulu historically lah, traditionally, masa saya dalam kerajaan dulu, it used to track. Bila Brent naik, harga gas pun akan naik. Dia tracking lah. Dia pasti akan mengikut. Dia ada pengiraan, dia ikut ada slope, dah tambah berapa persen dan sebagainya. So kalau harga minyak naik, harga LNG pun naik. So sekarang ini dia ikut juga, tetapi not as closely as last time. Sebab sekarang ni macam LNG kita ada spot price, macam minyak ni banyak apa tu faktor spot price tu banyak, tapi LNG kita ada contract price lah. Dan yang turun naik itu adalah spot price. So dia tak berapa track, tapi bila naik dia naik sebab LNG ni pun dia pakai tanker freezer, big freezer untuk transfer liquefied punya gas tu. So sebenarnya apabila ada sekatan ataupun ada orang kata perang ke sebenarnya between liquid ataupun crude oil ataupun oil lah dengan gas LNG, harga gas ni lebihlah volatile. Sebab macam minyak ni awak banyak storage kita ialah ada refinery, ada tempat nak store. It is a lot easier atau lebih senang untuk store minyak sama ada crude ataupun refined minyak berbanding untuk awak kita store gas ataupun liquefied natural gas ni, LNG. So dia lebih susah. So apabila ada krisis atau perang berlaku, maka harga gas sebenarnya lebih menaik. So tadi saya check lah, sebelum perang harga gas ni, LNG ni berapa berbanding dengan lepas perang. So dalam tempoh sebulan, kita tahu harga minyak dalam tempoh sebulan dia naik daripada 70 US dollar per barrel crude kepada lebih kurang sekarang dalam 100 US dollar per barrel. So kenaikan itu ada dalam berapa persen itu daripada 70 sekarang ni lebih kurang 100 lah. So ada about 20-30% macam itu. Tetapi gas LNG dia punya kenaikan tu lebih tinggi So LNG tak salah saya dulu harga spot price dia lebih kurang dalam 10 ke 10, 11, 12 US dollar per MMBTU. Tetapi bila perang jadi dalam seminggu 2 minggu lepas, dia naik dalam 2 kali ganda daripada 11, 12 ringgit US dollar per MMBTU kepada sampai 20 lebih, 28 apa tu US dollar per MMBTU. So kenaikan dia tu lebih tinggi daripada kenaikan harga minyak. So kita banyak ekspor LNG ni. So apa kesan dia? Kesan dia adalah Petronas pun buat duit banyak daripada LNG ni. Cuma sebab kita ada kontrak dengan Korea dengan Jepun ini, so dia bukan spot price. So kenaikan yang keuntungan kita tu tak adalah macam kalau kita berapa MTPA kita transfer kepada sana, Petronas kena bagi tahu lah. So mungkin tidak semuanya bukan kita tidak dapat, tapi ada juga yang kita jual spot ni. Dan maksudnya ada juga kita dapat lebihan keuntungan tu. So saya punya estimate lah, ini tanya Anwar Ibrahim, berapa keuntungan daripada kita jual gas ni, LNG ni. LNG punya pricing ni dia ada lag sikit dalam 2-3 bulan ke apa. So dekat situ berapa yang keuntungan yang kita dapat tu. So kalau katakan dia naik daripada 11 ke 12 US dollar per MMBTU kepada 20 lebih per MMBTU, double LNG, and then kita sell at spot and ataupun kita ada kontrak baru lah untuk LNG or something like that. So dalam tempoh 3-4 bulan akan datang, berapa sebenarnya yang kita untung ni? Mungkin the value tu probably in the billion lah.
Bukan juta-juta, bukan ratus-ratus juta ni. So bilion-bilion ni. 10 bilion berkali, 20 bilion berkali, ataupun kurang-kurang 5 ke 10 bilion lah. Itu yang kita nak tengok Petronas. So itu gas. Yang minyak itu pun kita kena tanyalah. Petronas punya revenue last year declare lebih kurang berapa? 200 lebih bilion. 260 bilion. Kebanyakan daripada, dan dia punya keuntungan lebih kurang berapa keuntungan dia itu? Yang dia bagi dividen tu berapa? 20 ke 40 bilion kan? Keuntungan dia berapa? 60 bilion lebih kurang macam tu lah. So revenue daripada liquid dan daripada gas ni ataupun hasil Petronas 260 bilion. Ada orang cakap itu dia kata dulu Petronas apa kata masa zaman Anwar Ibrahim bising-bising dulu kan. Dia kata masa tu minyak banyak lah, sekarang minyak sikit lah, saya tak tahulah apa benda dia orang ni mana dapat data kan. Tapi apa yang kita nampak dulu revenue Petronas masa Anwar Ibrahim bising-bising dulu cuma tak sampai 100 bilion, tapi sekarang 260 bilion revenue. So keuntungan dalam 60 bilion, dividen yang dibayar 40 bilion. So apabila jadi krisis Iran ni, maka kita ada kenaikan minyak yang kita ekspor kepada negara-negara Korea, Jepun, negara maju dan Singapura ini. So kita ada dapat keuntungan dekat situ. Dan semalam saya tak sentuh pasal gas. So kalau tambah gas punya keuntungan daripada kenaikan harga gas ini, maka apa nanti kejap, ada bayang pula lah dekat saya punya cermin mata ni. Mana datang bayang ni? Saya punya mana ni? Keuntungan gas tu. So sebab itu kita nak tanya daripada Petronas berapa sebenarnya. Ini coming from reflection daripada saya punya telefon ni. Mungkin saya kena naikkan sikit. Okey. Apa tu, berapa sebenarnya yang kita untung ni? Sebab mereka asyik cakap apa keadaan kerajaan kewangan tertekan lah, kerajaan kewangan tertekan lah, apa benda lah. So kalau kamu nak yakinkan kita mengenai keadaan kewangan kerajaan tertekan ni, ceritalah betul-betul sebenarnya berapa yang kamu dapat daripada windfall ataupun daripada durian runtuh apabila harga minyak naik ni, sebab kamu jual gas dengan kamu jual minyak ini. So ini yang kita nak tahu. Lepas tu baru boleh kita sembang sama ada kita untung rugi atau kita nak potong subsidi daripada rakyat ke apa benda. Subsidi kamu tu pun bukannya kos betul. Itu kos yang kamu kira berdasarkan apa benda itu, opportunity cost daripada trader dekat Singapura. Semalam saya dah explain pasal benda ni kan. So itu yang kita nak tahulah, sebab dia duk sembang, dia kata 3 bilion kena buat macam 3 bilion tu awak kena bayar. 3 bilion tu opportunity cost, it's not real cost, it's not real money. So benda ini yang kena explain. Sebab apa kita tanya ni? Sebab benda ini amat membebankan rakyat. RM5.52 diesel ni, semalam kita dah cerita dengan panjang lebar, amatlah membebankan rakyat. Ini sekarang LNG kalau naik esok, sebab kita pack kita punya gas pricing, TMB banyak burn gas kan. So kita punya kita punya gas pricing berdasar LNG pula. Esok dalam 3-4 bulan nanti kan ada pula dah revision untuk electricity punya tarif. So apa ke benda ni? So kamu semua ni, kamu orang dalam kerajaan, apa yang kamu buat sekarang ni, tak tahu nasihat siapa yang kamu dengar. Kamu nak regularize energy price berdasarkan the world price. Tetapi bila time gaji kamu nak lokal, bila time harga energi lah, harga minyak lah, harga gas lah, harga elektrik lah, itu kamu nak global. Dia tak boleh macam itu, dia ada mismatch. Kalau kamu nak apungkan semua, tak ada subsidi apa benda semua, ataupun kamu nak kurangkan subsidi, kita punya kemampuan untuk bayar, kita punya affordability, kita punya gaji pun kena catch up lah, at least naik.
Tapi macam semalam saya dah cakap, gaji kita tak naik, stagnan. Kalau difaktorkan dengan productivity, dengan inflasi, gaji kita turun. So macam mana pula ni gaji kita turun? Tadi saya dah nampak dalam berita, Persatuan Restoran pun kata akan ada kenaikan dalam berapa 30% or something like that. Lepas tu ini siapa ni, Puziah, kamu KPDNKK Puziah dia kata tak tahu dia nak panggil lah dia ini. Kamu nak cakap apa kerajaan? Kamu nak paksa dia orang jangan naik harga? Ini tak masuk akal. Kamu tak boleh naikkan harga diesel macam ini, naikkan harga energi macam ini, lepas tu paksa orang jangan naikkan harga. Ini kamu nak tekan pula dah macam ini. So orang meniaga, orang kecil-kecil macam saya cakap semalam, orang yang meniaga pasar malam, dia tak dapat fleet card. Lepas tu dia dah ada apa ni orang kata 4x4 apa benda semua, dia tak layak untuk dapat fleet card. Lepas itu kamu tak bagi dia naikkan harga, padahal kamu suka-suka naikkan harga diesel sampai RM5.52. So apa benda ini? So kamu naikkan tak apa, bila orang terpaksa naikkan sebab keuntungan dah tak ada atau rugi pula dah pada mereka, kamu tak bagi. So apa kamu nak buat sekarang ni? So sebab itu saya cakap, apa yang dibuat oleh kerajaan ini tak masuk akal. Dan lepas itu ada dia orang kata macam semalam lah, apa solution. Saya cakap, kalau kamu tanya pembangkang solution, maksudnya it's come to a point where kerajaan memang betul-betul buntu atau tak function lah. Kalau sampai kamu kena tanya pembangkang untuk bagi solution, maksudnya saya dah cakap benda ni 2-3 kali. Kalau sampai a point where kamu dalam kerajaan, Perdana Menteri, menteri-menteri semua ni, tanya kerajaan pula, tanya pembangkang pula untuk solution, maksudnya kamu dah buntu, kamu tak function, kamu tahu tak? Kamu ni semua apa ni orang kata buang duit, buang masa dengan apa orang kata memang menghabiskan boras je lah. You understand or not? So ini saya nak bagi tahu kepada orang kerajaan, penyokong-penyokong kerajaan, kalau kamu tanya pembangkang untuk bagi penyelesaian, maksud kamu tak function. Tugas pembangkang apa? Kita semak imbang, kita akan tengok penyelesaian kamu, itulah tugas pembangkang. Dan rakyat ini, kita ni bos kamu. Macam saya bukan ada parti ke apa, saya part of the rakyat lah. Rakyat ini bos kamu. Sebab apa? Kita orang yang bayar gaji kamu ini semua. Kita orang yang bayar cukai, so duit cukai itu untuk bayar gaji kamu. So takkanlah saya bayar, kita orang bayar gaji kamu untuk cari penyelesaian ini, untuk buat keputusan-keputusan, untuk menjaga kita orang punya kebajikan ini. Dah kita bayar gaji kamu pula tanya kita balik untuk solution. Kamu tak function langsung lah. Baik kamu berhenti aja lah bagi orang lain. Itu saya cakap. So memang kamu tak function. So kalau kamu kena tanya apa solution. And the thing about it is, semalam pun saya dah cakap, walaupun sebenarnya tidak sepatutnya orang-orang macam saya nak bagi solution, tapi saya bagi juga. Apa benda yang saya cakap? Saya cakap jangan naikkan macam ini sampai terus RM5.52. 52 sen ni diesel ini. So kita naik in staggered lah, kita tengok, kita monitor the trend. Macam saya buat, orang kata, oh Syam Jalil kalau kamu jadi masuk ke kerajaan pun kamu akan buat benda sama. Tak. In fact, saya dah cakap 18 tahun dulu, 20 tahun dulu saya dah buat benda-benda ini. Pada ketika itu 2008, kesan daripada krisis dunia ni lebih teruk daripada sekarang. Kan orang dah bagi tahu dulu $147 per barrel minyak masa subprime crisis 2008 itu. Lepas itu ada perang ini, perang itu, krisis ini, krisis itu. Zaman Pak Lah minyak naik sampai $147 per barrel. Lepas itu masa zaman Tun Najib sampai $120 per barrel Brent. Tak ada kita naikkan diesel sampai RM5.52. Sebab macam itu, pada ketika itu kita buat penyelesaian. Saya sendiri dah buat dah pada ketika itu. Sebab itu saya berani tegur kamu. Sebab itu saya cakap apa yang kamu buat ini semua merepek. So bila time cost kamu kira opportunity cost, kamu tak explain betul-betul. Lepas tu kamu suruh rakyat memahami.
Saya sebagai apa ni rakyat sebagai bos kamu, macam mana kita nak memahami macam ini? Kamu explain, kamu sendiri pun mungkin tak faham. Anwar Ibrahim dengan orang-orang dalam kerajaan ini. Explain pun tak betul, tak pun kamu tak faham, kamu kena tipu je lah dengan entah konsultan mana kamu ini. Yang duduk goreng kamu ni. Oh tak boleh lah ini 3 bilion lah, 3 bilion. Kamu 3 bilion yang kamu punya opportunity cost pun kamu tak tahu datang daripada mana. Itu sebab saya cakap, apa yang kamu buat ini, kamu tak tahu. Kalau kamu nak tanya orang Petronas, orang GLC, dia orang memanglah dia tengok company dia aja. Dia tengok dia punya balance sheet aja. Dia tengok dia punya untung rugi. Dia tengok dia punya P&L ajalah, profit and loss. Itu biasalah. Saya dalam TNB dulu pun saya tahu. Bila dalam TNB, dalam GLC, dia bukan duty dia untuk tu fikirkan pasal kebajikan rakyat ini untuk the whole general economy. Itu that's not part of dia punya duty. Part of dia punya duty untuk jaga company dia, Petronas. Kamu tanya CEO Petronas, dia jaga balance sheet dia lah. Dia jaga profit and loss dia lah. Sebagai CEO Petronas, dia tak adalah pula dia, oh lama kita kena fikirlah kebajikan rakyat ni apa ke benda, macam mana kita nak bagi-bagi kebajikan rakyat. Itu that's not dia punya job duty. Kalau dia fikir macam itu, dia bukan sepatutnya jadi CEO Petronas ataupun orang Petronas itu. Dia kalau macam itu, dia jadi ahli politik lah, jadi menteri lah, macam itu. So siapa tugas untuk balance out ni, untuk tengok balik sama ada the numbers make sense untuk buat polisi, despite dia orang ni kata, oh gila opportunity cost tinggi lah. Siapa kamulah? Menteri lah yang dipilih oleh rakyat. Dulu masa saya daripada TNB, saya pergi masuk unit perancangan ekonomi. Itu yang saya buat. Masa di TNB, saya tengok TNB lah, macam mana nak maximize keuntungan TNB. Tapi bila saya pergi EPU, saya dah tahu dah apa benda TNB buat. Saya kata, awak tak boleh kira macam ni lah. Sekarang ini memanglah saya nak TNB untung, untuk shareholder awak untung. Tapi pada masa yang sama, apabila saya dalam kerajaan, saya kena tengok the whole picture of the economy untuk rakyat. Ini tugas kamu sebagai menteri. Tapi kalau kamu pun tak tahu apa benda yang kamu tengok, kamu percaya je konsultan ni cakap macam ni, orang daripada Petronas atau TNB atau GLC ni cakap macam ni, kamu pun tak faham ke apa ke benda, tak tahu kejadahnya, kamu pun percaya, kamu cakap okey lah, 3 bilion lah, naiklah RM5.52. So itu yang kamu tak function, tak kompeten. Itu yang ada seorang itu lagi yang mantap ni cakap apa ni, pembangkang tak kompeten dan stupid. Actually bukan pembangkang yang tak kompeten dan stupid. Ini kamu menteri-menteri dalam kerajaan yang tak function, tak kompeten dan stupid. Benda ini pun kamu tak faham. Kamu faham tak? Ini yang saya nak cakap. Sebab itu saya cakap, bila kamu tak function macam ini, kamu tanya kita orang pula dah, apa solution? Padahal saya dah bagi tahu dah solution. And straightforward punya solution satu je, jangan buat macam ini. Tengok dululah macam mana kita nak orang kata share kan keuntungan daripada kenaikan harga minyak ini. Bila harga minyak naik, saya dah cakap kita untung, share lah dengan rakyat. Ini tidak, kamu tamak. Bila harga minyak naik, kamu tak nak share dengan rakyat, kamu nak revenue itu. Kamu kata keadaan kewangan kerajaan tertekan sebab kamu kata, oh inilah defisit lah apalah. Kamu tahu tak defisit kamu tu sebab apa? Sebab kamu belanja lebih. Kamu nak cekau duit ini pasal apa? Pasal nak belanja lagi, pasal nak bagi projek lagi, pasal nak orang kata nak spend lagi. Yang diorang ni duk berebut-rebut mafia korporat ni apa ke benda semua ni. Kamu tahu dia berebut apa? Berebut projek lah yang bilion-bilion itu. Yang kes mafia korporat ni 2-3 bilion itu. Kamu ingat duit siapa itu? Duit yang projek dia dapat dari kerajaan, yang kamu orang dalam kerajaan spend lah ni. Bila nak spend 2-3 bilion ni, projek IT lah, projek ini 2-3 bilion ni, kamu nak cari duit dari mana? Kita orang yang kena bayar. Kita orang yang kena bayar. Bila kita tak setuju kamu buat macam ni, sampai belanja 70-80 bilion. Semalam saya dah cakap, projek IT pekejadah hanya 2-3 bilion.
Projek apa ni, pembesaran airport Pulau Pinang 1 bilion, lepas tu 16 bilion MRT. Kalau tak ada duit, kamu cancel projek itu dululah. Bukan kata kita nak spend juga ni, tapi kena kurangkan subsidi, naikkan harga minyak supaya kamu dapat duit tu, kamu nak spend. Yang boros ni, kamu adalah kerajaan yang paling boros dalam sejarah. Kamu tahu tak? Kamu spend projek ni, tak ada kerajaan spend projek macam kamu dalam sejarah. Masa zaman kita dulu pun, kita spend 40-50 bilion untuk projek. Kamu spend untuk projek 70-80 bilion. 3 tahun 300 bilion. Kalau keadaan kewangan kerajaan ini tertekan, salah kamulah 3 tahun spend 300 bilion. Itu masalahnya. So sekarang saya dah cakap, kamu tak boleh berhutang, tapi kamu nak spend juga projek. Solution satu lagi saya bagi tahu kamu. Kalau kamu tak ada duit, kamu jangan orang kata potong subsidi pada rakyat ni, sebab ini akan mengibatkan kos sara hidup semua naik, rakyat tertekan, apa ke benda semua ini. Solution pertama, kamu tengok balik perbelanjaan kamu. Kita apabila kita orang kata dalam keuangan family punya finance pun kita buat macam itu. Bila kita tak ada duit ataupun keadaan ekonomi tak menentu, kamu tak pasal-pasal potong allowance sekolah anak kamu. Kalau dah tak ada duit, benda itu dia panggil orang kata penny wise pound foolish. Kamu pula seksa anak kamu, tapi kamu pergi beli kereta baru. Kamu pergi beli, lepas tu buat projek IT barulah, nak upgrade kamu punya telefon lah, beli yang mahal-mahal ni. Tapi gaji kamu, macam mana ni kita punya keadaan kewangan ini, kamu potong dulu allowance anak kamu. Tapi kamu pergi belanja ni besar-besar. So sebenarnya kalau rakyat kalau ekonomi tak berapa bagus, dia tengok perbelanjaan dulu. Apa benda perbelanjaan, janganlah belanja besar macam itu. So projek-projek apa yang kamu boleh tangguhkan dulu, kamu tangguhlah dulu. Yang kamu duk announce tu, Kota Madani 4 bilion, tangguh dulu. Projek-projek IT yang dia orang ni semua duk berebut, yang kata mafia korporat ni duk berebut IT, nak buat IC lah, apa ke benda lah, itu semua itu tangguh dulu. Projek MRT 16 bilion itu yang dulu sepatutnya buat PFI, sekarang ini tiba-tiba pakai duit perbendaharaan, iaitu duit cukai dengan duit minyak. Tangguhkan dulu yang itu, supaya kamu tidak membebankan rakyat dan naikkan diesel RM5.52. So bila kita punya perbelanjaan itu kita manage, lepas tu keadaan kewangan pun kita okey, hutang kita boleh turunkan balik sebab kita tak belanja boros macam kamu. Pada masa yang sama, kita tak potong allowance anak-anak kita tak potong subsidi macam ni, ataupun kita tak naikkan harga minyak macam itu, barulah betul kamu jaga kebajikan rakyat. Ini kamu duk fikir macam mana nak belanja projek ni ke apa? Ini yang saya cakap. So selagi kamu tak bagi tahu dua perkara ini. Nombor satu, apa yang kamu nak, duit yang keuntungan yang kita dapat ni daripada minyak dengan gas akibat daripada krisis ini, berapa margin tu berapa. Dan kamu jangan cerita saya kepada saya pasal opportunity cost ni. Opportunity cost saya pun boleh cakap. Kamu nak saya cakap subsidi tak payah 3 bilion sebulan, tak payah 3 bilion setahun. 10 bilion setahun atau 10 bilion sebulan pun saya boleh kirakan opportunity cost subsidi. Ambil lah indeks lain. Tak payah ambil indeks mean of plat tu. Ambil indeks benda lain. Jangan ambil indeks di Singapura, pergi ambil indeks minyak dekat Jepun ke, dekat ini ke, ambil indeks minyak yang paling mahal lah. Tengok, kalau Singapura mahal, ambil Singapura. Kalau Henry Hub mahal, ambil Henry Hub. Kalau ini mahal, ambil yang itu mahal. Saya pun boleh kira, sebab itu bukan kos betul. Itu kos yang kamu sendiri buat ini untuk buat bayangan, ini opportunity cost kamu. Kamu faham? Kamu ingat saya tak tahu? Saya dalam itulah, Anwar, masa saya duk kira ke macam ni, saya tak tahu kamu kat mana, dalam jail pun kali. So sebab itu saya nak cakap. So sekarang, kamu tak usah cerita pasal 3 bilion ni, kamu tak faham macam mana dia kira. Itu opportunity cost, entah kamu kena apa benda, kena goreng je lah. That is opportunity cost.
Dan opportunity cost ini pun bukan sebenarnya yang kamu boleh capture pun. Kalau kamu boleh betul capture itu lain lah. Tak semua opportunity cost yang kamu boleh capture min or plat. Benda-benda yang kamu ini bukan semua kamu boleh jual sebab kita ada kontrak. Orang beli spot, ada kontrak, ada ini, bukan semua tu kamu boleh jual on spot. Sebab dia bergantung kepada supply and demand. So tak payah nak manipulate dan tak payah nak goreng lah pasal opportunity cost ini. Sebab kalau kamu nak opportunity cost yang subsidi 10 bilion sebulan pun saya boleh tolong buat satu kira-kira formula untuk itu. So apa cost sebenar? Kamu tak bagi tahu. Kamu tak nak bagi tahu dan kamu kata rahsia cost sebenar. Tapi kamu kata kerajaan tertekan. Lepas tu kamu nak naik harga minyak, lepas tu kamu belanja projek macam ini. So solution saya, bagi tahu nombor satu, be transparent about it. Berapa kita untung daripada kita jual minyak. Second, tangguhkan dulu projek-projek yang tidak kata tidak kritikal ini. Orang Pulau Pinang boleh hidup lah, tak ada MRT kalau tangguh 5 tahun sekali pun. Saya tak rasa dia ada masalah, tak ada MRT 5 tahun pun. Lepas itu, Kementerian Dalam Negeri ke immigration ke custom, kalau projek sedia ada IT ni kamu tak upgrade, kamu tak spend lah 2-3 bilion ni for orang kata sehinggalah kita punya keadaan ekonomi okey, sehinggalah kita punya hutang akan turun balik. Saya ingat kita boleh je pakai sistem sedia ada ni. Tak payahlah kamu spend 2-3 bilion sampai duk mafia-mafia korporat ni semua dah berebut projek ni. Itu yang saya nak cakap. So itu solution saya. Dan kamu kepada orang-orang kerajaan ni, walanon ke, JKOM ke, Caplos ke, orang-orang yang ahli-ahli parlimen yang kalau kamu tanya lagi pembangkang pasal solution, kan, kamu pergi kamu pergi masuk dalam sungai, kan. Lepas itu kamu tak payah keluar-keluar lah daripada sungai tu. Baik kamu terjun gaung je lah. Sebab kalau kamu tanya lagi pembangkang atau saya untuk solution, maksudnya kamu dah fail. Kamu tahu tak? Kita orang sebagai bos kamu, yang bayar gaji kamu, kita bayar kamu untuk cari solution. Kamu tanya kita pula solution. Maksudnya kamu tak function dan kamu fail. Itu maksudnya. Kamu tahu tak? Lepas tu apa lagi? Sebelum kita cerita mafia korporat ni. Ini tadi, saya pun nak dengar-dengar juga pasal saya duk cari-cari amdap mantap ni buat komen apa. Amdap mantap cakap apa. So saya dengar amdap mantap tak komen, sebab amdap mantap ni dia tak ada komen apa. Dia duk sibuk rumah bangsa dia je lah. Rumah bangsa dia untuk sokong DAP. Dia duk sibuk itu sebab dia duk sibuk nak kuasa supaya orang semua masuk rumah bangsa dap dia, supaya sama-samalah kita menyokong DAP ikut dia. Tak ada orang nak ikut kamu amdap. Tadi pemimpin UMNO seorang lagi, Tan Sri Rais Yatim, sahabat saya pun dah kenal, dia kata tak ada masa, tak ada inilah dia nak masuk rumah bangsa dap ni buat apa. Tak ada orang nak masuk, yang nak masuk KJ je dengan Isyamuddin. Masuklah kamu, kita orang tak peduli pun. Itu pun kamu nak masuk pun dia kata kena bincang dulu pula. Tengok. Kata tak ada syarat. Ini kena masuk, kena bincang, kena masuk dalam syarat. Kalau tak ada syarat, terus masuk je lah. Ini amdap ini. Dah tak ada orang nak masuk, dah ada orang 2-3 orang je nak masuk pun sombong lagi, nak kena buat mesyuarat lagi pula dah. Nak mesyuarat apa kalau kamu kata tak ada syarat? Tak payahlah mesyuarat, luluskan je lah terus. Dah KJ tu, dah beria-ria nak masuk tu sampai habis semua dia menjilatnya. Kamu nampak? Zahid dia jilat, Anwar dia jilat, sampai dia bantai apa ni yang kata pembangkang pula dah. Ni terpaksa lah. Dulu dia kata PAS kuat, sekarang dia kata pembangkang tak ada function pula dah. Nampak tak? So dia memang try hard sangat ni, berusaha keras, try hard sampai habis semua dia jilat. Itu pun kamu tak bagi dia masuk lagi. Apa ni? Bagilah orang itu. Kamu nak suruh dia menyembah kamu macam mana lagi? Aduh, KJ kau pergi jumpa Zahid ke, jumpa Khalid Nordin ke, KJ kau pergilah
cium lutut ke, cium kaki ke apa, aku tak tahulah kerja. Macam mana lagi kau nak buat ni untuk supaya dia orang ni luluskan kau punya permohonan kerja. Tak apa, kau jilat lagi lah. Kau jilat lagi, lepas tu kau kutuk lagi pembangkang tak function. Mungkin dia nak suruh kau kutuk lagi pembangkang, cakap pembangkang tak function. Lepas tu baru dia luluskan lah KJ. Tak apa, kau pergi jilat lagi Zahid KJ. Itu je lah saya nak cakap. Dia tak cakap banyak. So pasal harga minyak ke, pasal apa ke, yang cakap ada seorang ni menteri yang tak mantap ni. Menteri ke timbalan menteri dia ni, Mak Maslan. Dulu dia ni okey, tapi lepas jadi yang tak mantap dia tak tahulah apa jadi. So Ahmad Maslan menteri, timbalan menteri ke? Dia ni berapa kali dah jadi timbalan menteri, tak jadi menteri. Dia cakap macam ni. Dia cakap okeylah, to be fair, bagi dia kredit sikit lah, sebab menteri-menteri yang mantap lain terus tak cakap langsung. Kurang-kurang mantap yang ni cakap sikit lah. Dia kata untuk jangka masa pendek dan sederhana panjang dalam menangani masalah kenaikan harga petrol dan diesel, cadangan Syed ni boleh difikirkan. Okey, bear in mind, ini bukan amdap mentap biasa-biasa. Ini bukan amdap mentap ketua bahagian ke, ketua cawangan ke, amdap mentap Razlan ke, Arman ke, bukan. Ini amdap mentap level menteri kabinet ni. Amdap mantap level menteri kabinet, dia cakap macam ni. So dia kata ada 7 dia punya ni. Dia kata banyakkan pengeluaran jual dan guna kenderaan elektrik, kereta elektrik, motosikal elektrik dan bas elektrik. So dia kata keluarkan dan jual dan guna. Maksud dia suruh kita guna atau beli kereta elektrik lah, atau bas elektrik. Sebaik dia tak cakap lori elektrik. Mak Maslan kau ni. 2, hebatkan usaha kajian dan bina kilang biodiesel daripada kelapa sawit untuk kegunaan yang banyak. Nombor 3, beri insentif kepada carpooling, iaitu berkongsi kenderaan ke tempat kerja. Nombor 4, galakkan penggunaan pengangkutan awam daripada menggunakan kenderaan sendiri. Nombor 5, basikal adalah kaedah yang sihat untuk pergi ke tempat yang dekat. Nombor 6, cari laluan import dan ekspor minyak yang tidak melalui kawasan sensitif, kemungkinan berlaku perang. 7, terus tingkatkan berdagang dan pelbagai negara yang boleh menguntungkan rakyat Malaysia. Mat, aku nak cakap sikit lah Mat, with all due respect to kau sebab kau ni menteri atau timbalan menteri. Kau tulis ni macam karangan budak SRP tau. Ataupun SPM, bukan SPM lah, budak SPM pun tak tulis macam ni lah Mak Maslan. Macam ada kertas soalan peperiksaan basic sekarang ni subjek dia bukan ekonomi rumah tangga, alam dan manusia ke apa, aku tak tahulah. Mak Maslan, apakah kesan, macam manakah kita ingin menangani masalah minyak? Inilah jawapan-jawapannya. Kalau kamu dekat sekolah, pergi peperiksaan ataupun kamu refer ChatGPT ke apa ke benda, jawatan skema, ini kamu jawapan dia kamu dapat. Ini bukan jawapan level yang kita expect daripada menteri, yang kita orang ni semua bayar gaji, Mak Maslan. Kalau nak macam ini, aku suruh anak aku je buat dengan kawan. Nanti kejap. Anak aku je buat dengan kawan-kawan dia form 3. Boleh dapat jawapan macam ini. Ini kalau level macam ini, level kabinet punya menteri atau timbalan menteri, ini membazir kita orang bayar gaji kau. Tahu tak? Lepas itu bukan benda ni, bukan ni, banyakkan pengeluaran jual guna kenderaan elektrik. Engkau nak suruh kita orang beli kenderaan elektrik. Kenderaan elektrik ni bukan murah, Mak Maslan. Kenderaan elektrik ini, beri kenderaan elektrik dah pula dah, kita pula dah pendek sederhana ke panjang nak kena pergi beli EV pula dah. Untuk sebab apa? Minyak naik. Dulu petrol petrol naik, diesel tak naik, okey, orang pergi beli kenderaan diesel. Lepas tu kau orang semua ini pergi naikkan diesel. Terpaksalah orang jual diesel. Habis tu nanti apa? Kita nak kena beli EV. Esok bila LNG naik, harga gas naik, lepas tu kau orang semua naikkan pula charge electricity. Apa nak kena jual pula EV tu? So fikirlah kepala otak sikit, Mak Maslan. Aduh, lagi satu, nombor 2, hebatkan usaha kajian bina kilang biodiesel. This is another thing. You don't know what you're talking about, Mak Maslan.
kita dah already ada biodiesel. Tahu tak? Ini dia kata apa? Usaha kajian kilang biodiesel. Kamu tahu tak? Kita punya diesel ni dah ada B10. Dulu rancangan nak naikkan B20, B30, tapi kita tak naikkan B10, B20 dengan B30. Kenapa? Kita letak 10% aja biodiesel. Kau jangan cakap benda yang kau tak tahulah, Mak Maslan. B10, kenapa kita limit at 10%? Sebab untuk add diesel, biodiesel ni, palm oil kepada diesel, it cost money, dia lagi mahal. Kau tahu tak, Mak Maslan? Sebab dia ada satu peringkat tu, dia panggil apa benda tu? Siapa yang tahu? Saya pun dah lupa dah benda ni. Apa dia punya, ada satu proses tu lah untuk masukkan palm oil kepada diesel. So dia akan increase the base price of diesel. Engkau tambah lagi, kamu tambah lagi biodiesel dalam diesel, harga diesel akan jadi lagi naik. Do you know that, Mak Maslan? So ini kau punya cadangan, yang kau ambil daripada mana aku pun tak tahu. Nombor 3. Lepas tu petrol, kita tak taruh apa ni palm oil ni. Sebab nombor satu kos dia mahal. Kau taruh palm oil ini, kita buat itu sebagai polisi. Sebab apa? Konon nak support kita punya palm oil price, ataupun untuk apa ni, hijau lah. Tak nak pakai apa fossil fuel, nak pakai yang renewable lah kononnya. So tapi kos dia tinggi. So ini tidak menyelesaikan masalah kenaikan harga minyak. In fact, ini akan membuatkan dia lagi teruk. Mak Maslan, tahu tak? Petrol kita tak taruh. Walaupun dekat Thailand adalah E10, E20, kita tak taruh. Kita ada B10 sekarang ni. Dulu ada cadangan nak buat B20 untuk diesel pun kita tak buat. Sebab kos dia tinggi. Lagi, nombor 3, beri insentif kepada carpooling, iaitu berkongsi kenderaan ke tempat kerja. Ini berapa puluh tahun dulu kita dah cuba dah. Ingat tak? Ini bukan sekadar pasal harga minyak. Ini sebab dulu traffic jam lah, apalah. Ini berapa puluh tahun punya polisi kamu ciplak ini. Kita dah cuba benda ni, tapi dia ada kekangan nak buat carpooling. Lepas itu ada macam-macam masalah yang dekat situ. Itu saya tak payah tak payah ceritalah. Kamu tengoklah sendiri kenapa polisi ini berpuluh-puluh tahun dia gagal. Kenapa orang masih nak beli kereta sendiri juga, kecuali kamu nak paksa orang suruh buat carpooling. Nombor 3 ni. Lepas tu, galakkan penggunaan pengangkutan awam daripada menggunakan kenderaan sendiri. Okeylah, ini yang saya cakap, ini SRP punya jawapan itu. Memanglah tiap-tiap tahun kita boleh cakap macam itu, guna pengangkutan awam. Nombor 1, pengangkutan awam ni, siapa yang bertanggungjawab nak nak sediakan infrastruktur pengangkutan awam ini untuk ease off traffic jam lah, apalah. Kerajaan lah membuat polisi. So kamu tak boleh naikkan harga minyak tiba-tiba RM5.52, tiba-tiba esok ataupun kamu kata jangka masa panjang sederhana lah, kamu kata pergilah galakkan penggunaan pengangkutan awam daripada sendiri. Kamu tahu tak kenapa pengangkutan awam dekat ni? Kamu ni kerja di Kementerian JKR, takkan kamu tak faham? Kita ni bukan macam Singapura, bukan macam negara maju yang lain. Serta negara maju, dia ada pemusatan di bandar-bandar. Depan rumah dia itu kan dia boleh jalan sikit, lepas tu pergi tempat pengangkutan awam, train. Lepas tu train tu berhenti, lepas tu dia jalan pergi tempat kerja. Masalah kita dengan pengangkutan awam, satu, pengangkutan awam kita tak mature lagi. Second, there is mismatch between lokasi stesen dekat dengan rumah dengan lokasi stesen dekat dengan tempat kerja. Ada orang rumah dia dekat dengan lokasi pengangkutan awam, sama ada bas ke ataupun train ke apa di bandar-bandar ini, tetapi jauh dengan tempat kerja dia. Ada orang lokasi stesen pengangkutan awam ni dekat dengan tempat kerja, tetapi rumah dia jauh daripada stesen dia nak pergi itu. So selagi kita kerajaan ataupun infrastruktur pengangkutan kita tak address this mismatch ni, selagi itulah orang beli kereta dengan orang beli motor.
So kamu cerita apa ini? Kamu kata, naikkan harga minyak, okey dalam jangka masa pendek, sederhana, panjang tu panjang bila? Orang duk cerita sekarang, kamu nak cerita apa 10-20 tahun, kamu pun tak buat kerja untuk address the mismatch, kamu duk cerita nak pakai pengangkutan awam. Ini orang nak cerita RM5.52 kamu naikkan dalam tempoh 2 minggu ini. Aduh. Nombor 5, ini satu lagi, basikal. Basikal ala kadar sihat untuk ke tempat yang dekat. Mak Maslan, kalau orang boleh buat apa yang dia nak buat pakai basikal, dia tak beli motor dengan beli kereta. Basikal ni, beli basikal tak payah bayar minyak, kayuh ajalah. Itu kamu tak payah hajar orang. Kenapa orang beli motor dengan beli kereta? Sebab basikal dia tak boleh pakai lah. Sebab apa? Walaupun kawasan tu dekat, kamu nak pergi kedai, nak angkat, katakan nak beli telur, nak beli beras, nak beli apa ke benda ke semua. Lepas itu, kadang-kadang orang tua nak kayuh basikal. Kamu nak suruh orang nak kayuh basikal apa benda semua tu. Katakan kita nak pergi kedai, kita nak pergi situ, kita nak pergi nak pergi hantar anak sekolah. Bolehkah kamu bawa basikal? Orang ada 2-3 orang anak. Lepas itu, dia nak hantar sekolah anak dia. Walaupun sekolah tu tak sampai 10 km, perlukan kereta, perlukan motor. Kalau dia boleh pakai basikal, dia dah beli dah basikal. Orang yang pakai basikal dekat sini macam kamu, kamu punya basikal itu bukan keperluan. Yang kamu beli, kamu tunjuk gambar basikal kamu tu kan. Kamu pun naik kereta pergi kerja. Yang kamu beli basikal itu, it's not necessity. Itu adalah kamu punya want aja. Kadang-kadang kamu pasal kamu nak beriadah, kamu beli basikal yang mahal-mahal ini. Kamu nak suruh kita orang ini letak motor dekat ini, letak kereta dekat ini, pergi beli basikal pula dah. Lepas tu nak hantar 2 orang anak sekolah, nak pergi kedai, semua pakai naik basikal yang kamu beli itu. Pakailah otak sikit. Kalau orang boleh buat fungsi ekonomik dia pakai basikal, dah lama dah dia pakai basikal. Kamu tahu tak, adalah kekangan yang memerlukan dia pakai motor. Sebab kadang-kadang dia nak hantar anak dia sekolah, dia pakai motor. Lepas itu dia nak pergi KL ke apa, dia pakai motor yang sama juga. Ini sekarang kamu nak kata apa? Kalau nak pergi kedai depan, pergi beli basikal, pergi pakai basikal. Nak pergi KL, pergi pakai motor. Masuk akal ke tak masuk akal itu? Ini yang saya cakap. Kadang-kadang bila kamu fikir ni, jangan fikir pakai kaki, pakai kepala otak lah sikit. Lepas tu nombor 6, cari laluan import ekspor minyak yang tidak melalui kawasan sensitif dan kemungkinan berlaku. Ini saya malah nak cakap lah hari ni. Maksudnya you don't know what you talking about lah, Hamdab Mantap. Kita bukan boleh pilih-pilih daripada mana kapal minyak kita nak lalu. Kamu ingat, Selat Hormuz blok lah. Macam itu kita boleh pilih lah, ambil minyak daripada sini lah. Dia bukan macam itu, Mak Maslan. Sebab telaga-telaga minyak ni ada lokasi-lokasi dia. Sebab itu harga jadi naik. Sebab bila Selat Hormuz tu blok, kita kena ambil juga dekat situ, daripada situ. Ini kamu nak cari laluan import minyak yang tidak melalui kawasan sensitif, kemudian berlaku ini. Kamu ingat ini macam kamu pergi beli telur ke dekat Speedmart atau 7-Eleven. Kat sini roadblock lah, kita pergi kawasan lain. Macam itu ke, Mak Maslan? Aduh. Terus tingkatkan berdagang dengan program segera yang boleh menguntungkan rakyat Malaysia. Ini jawapan budak SRP. Okey. Itu saya nak cakap pasal pada dia ni pun inilah. Sebab dia seorang aja yang buat kenyataan ini. So saya take it dia represent the whole of Hamdab Mantap lah. So ini yang Hamdab Mantap keluarkan. So kamu nampak tak kenapa orang tak nak masuk Hamdab Mantap? Sebab kamu macam ini kamu ni semua gila kuasa je. Nak suruh orang sokong kamu supaya kamu dapat jawatan, dapat kuasa. Lepas itu kamu tak function. And then solusi-solusi kamu bagi macam ini. So sebab itu orang tak nak masuk rumah Hamdab Mantap, rumah bangsa Hamdab Mantap, bangsa Dap ni. Sebab kamu buat kerja macam ini. Kita orang bos kamu. Kalau saya jadi bos kamu, saya tengok kamu buat kerja macam ni, esok saya suruh kamu berhenti je lah. Kamu dengan Anwar Ibrahim, dengan bos-bos kamu semua itu membazir, tak function aja. Kamu tahu tak?